Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada barisan pelajar yang saya hormati sekalian. Saya harap semuanya sihat-sihat ya. Kita lihat kehadiran hari ini. Oh ramai. Okay, sekejap saya baca satu persatu. Webinar. Selamat datang webinar. Izan Haziq. Selamat datang Izan. Ini first time saya sebut nama Izan. Selamat datang Izan. Amirah Najwa. Okay. Selamat datang. Riana Khalizan, Marisa Aisyah, Adam Zulkarnain. Hai webinar. Tan Kezin. Saya tak tahu sebut macam mana ni. Saya sebut Tan lah. Nurul Afiqah, Muhammad Muzaffar, selamat datang. Intan Nur Sayyidah, Elizabeth, Nurul Batrisha, Nur Amira, Irfan Hanis, Luqman Hafiz. Oh, okay, no problem, no problem. All the best, Adam. Okay. So, kita masih lagi dalam bab 2 ya. Agak kita makan masa sikit. Saya harap semuanya bersedia. Walaupun setengah kamu ni sedang berpuasa. Saya harap semuanya tabah lah ya. Okay, kita masih lagi dalam bab 2 dan kita sedang berada di Asia Tenggara. Kalau kita lihat kat sini ya, kita dah pergi dekat nasionalisme. Apa maksud nasionalisme? Lebih kurang dengan patriotisme, semangat cinta akan negara, bangkit berjuang. Kita dah pergi kepada barat, barat Cup. Cup ni apa? Revolusi, keagungan Amerika dan juga Perancis. Dan kita lihat perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, ICMJ. IC, nampak Michael Jackson, India, China, Mesir dan juga Jepun. Sekarang ni kita masih lagi dalam idea perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, Filipina dan juga Myanmar. Okey. Ni kita recall sepintas lalulah, kita ulang 2-3 kali pun tak apa supaya dekat dengan hati kita. Ni di barat. Di barat kat England, kemudian di Amerika dijajah oleh British. Ada GST, gula, stem dan juga teh. Kemudian Perancis, dia lawan, dia social contract ni. Petani, golongan petani tu melawan golongan bangsawan dan juga diraja. Ni tu dekat barat lah. Kemudian kita lihat di Asia, kalau India kita ingat Mahatma Gandhi. Yang ni memang kita kena ingat Mahatma Gandhi. Pusinglah kot mana pun, saya sarankan kamu diwajibkan untuk mengingat tokoh ini, Mahatma Gandhi di India. So walaupun kamu tak tahu dah kamu baca apa, confuse kan, blur, katakan. Ingat Mahatma Gandhi di India. Kalau di China, kamu ingat Dr. Sun Yat-sen. Kalau di Empire Turki Uthmaniyah ni, kamu ingat Abdul Hamid lah. Ingat satu pun dah cukup. Kemudian Bushido ni kat Jepun. Kemudian di Asia Tenggara, kita belajar di Filipina kan, Jose Rizal hari itu. Okey, kita mula. Kalau ada sebarang persoalan, sebarang kemusykilan, ajukan sahaja soalan, kita boleh bincang. So fokus ni dekat Asia Tenggara. Selepas Asia Tenggara lagi dekat dengan kita sebab kita belajar di negara kita pula. So inilah Jose Rizal. Sepanyol. Siapa yang jajah Filipina? Sepanyol. Sepanyol yang jajah Filipina. Gerakan untuk menghapuskan penjajahan asing, dia menentang Sepanyol. Gerakan propaganda oleh Jose Rizal tuntut Filipina menjadikan wilayah Sepanyol dan hak sama di bangsa Sepanyol. Seperti mana yang telah dinyatakan minggu lepas, Filipina, rakyat dia nak jadi a part of Spain. Tapi adakah Spain menerima? Tak. Spain tak menerima sebab dia orang dah dapat apa yang dia orang nak. Sebab tu dia cakap tubuhkan Liga Filipina untuk desak Sepanyol. Desperate-nya Filipina ni dia desak Sepanyol untuk menerima dia, lakukan perubahan. Tapi adakah diterima? Tidak. Sebab itulah berlakunya gerakan lebih radikal. Saya nak tanya pelajar yang pintar sekalian, apa yang dimaksudkan dengan radikal? Sebab sejarah ni kita memang tak boleh lari daripada istilah-istilah yang agak wow lah sikit. Apa maksud radikal? Ganas. Bagus. Perform Adam. Radikal tu ganas. Kadang-kadang bom sana, bom sini. Itulah radikal. Ganas ataupun agresif. Itu radikal. Tubuhkan Katipunan untuk merdeka. Katipunan ialah persatuan di Filipina yang berjuang untuk merdeka. Dia buat revolusi. So ingat Katipunan, ingat radikal.
Katipunan ni dia bukannya all sweet and flowers, bukannya macam geng-geng lembut ke apa, dia orang memang kasar. Dia orang macam, wah, nampak ni gambar ni, pegang pedang ke parang tu, dia orang agresif untuk menentang penjajah. Sebab gerakan propaganda gagal. Saya nak tanya, apa yang maksud propaganda gagal kat sini? Apa propaganda yang gagal tu? Nah, kalau kamu fahamlah, kamu boleh jawab propaganda gagal tu apa konteks dia. Apa yang gagalnya? Gagal apa? Gagal dalam ujian, gagal dalam percintaan, gagal dalam apa? Filipina gagal apa? Cuba kaitkan dengan poin yang kedua tu. Gagal apa? Seorang yang pun jawab tak apa, dah memadai. Ada siapa-siapa nak cuba? What is the reason Katipunan tu dia mula jadi agresif, dia jadi radikal? Sebab propaganda gagal. Apa propaganda gagal tu? Menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Yang tu kenapa Katipunan ditubuhkan? Jawapan Riana tu kenapa Katipunan ditubuhkan. Tapi yang ni propaganda gagal. Apa maksudnya? Dia dah hampir tu, kena pusing sikit. Dah betul dah tu Riana, dah betul dah. Untuk poin yang kedua ni, dia tuntut apa? Dia tuntut apa? Dia tuntut duit raya. Jose Rizal tuntut apa? Jose Rizal tuntut apa? Dia tuntut apa? Kemerdekaan. Okey, macam mana cara dia? Oh, Mat Rosat, aku boleh type. Tak apa. Tak apa, no problem. Kamu type. Panjang pun tak apa, lagi berkat. Kemerdekaan. Macam mana dia tuntut kemerdekaan tu? Dia nak Filipina jadi sebahagian daripada Sepanyol. Itulah propaganda yang gagal. Filipina nak duduk sekali dengan Sepanyol, nak jadi a part of Sepanyol. Tetapi propaganda ni gagal. Fail teruk. So bila fail, Katipunan ditubuhkan guna revolusi sebab dah gagal untuk Filipina tu masuk Sepanyol. Itu maksud dia. Sebab tu dia radikal. Saya harap kamu faham ya part ni. Okey, faham Saya harap kamu, kalau kamu kurang faham, kamu maklum je. Saya ulang balik. Yang keempat, Revolusi Filipina 1896. Bonifacio bersama Aguinaldo, pimpin Katipunan, lancar revolusi. Bekerjasama dengan Amerika Syarikat pula, berjaya usir Sepanyol. Tetapi, malang tidak berbau, sudah jatuh di tipe tangga, dijajah pula oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni dia ambil kesempatan lah dalam kesulitan. Kata waktu Filipina nak fight Sepanyol, kan radikal, agresif, perang, kita fight Sepanyol, fight. Amerika Syarikat bercakap, no problem bro, I got your back. Dia pun tolong lawan Sepanyol belah, and then Amerika Syarikat pula yang jajah. Dia cakap dialah punca Filipina menang dengan Sepanyol. Apabila Amerika Syarikat tidak perisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada 1899. Ni ini cara hidup masyarakat Amerika Syarikat. Mak Saleh orang cakap kan, Mak Saleh yang menjadi pujaan hati anak tempatan. Itu yang dimaksudkan Revolusi Filipina 1896. Maksudnya dia ada fasa tau. Fasa yang pertama, dia menentang Sepanyol. Siapa yang pertama menentang? Itulah Jose Rizal. Kamu kena ingat 3 tokoh ya untuk Filipina ni, Jose Rizal nak tentang. Tapi dia tentang, dia bukan radikal. Dia soft sikit. Soft, dia lembut. Maksudnya, dia cakap kat Sepanyol. Bolehlah Filipina masuk Sepanyol juga. Bolehlah. Itu Jose Rizal. Tapi Sepanyol cakap, no, I don't want you. Bila dia tak nak Filipina tu, maka tertubuhlah Katipunan yang radikal tu kan. Dia cakap, dia tak nak
Dia tak nak kita lawan. Dia lawan. Kemudian bila lawan tu, dia membawa kepada revolusi Filipina. Beza dia, Katipunan dengan revolusi Filipina adalah Katipunan ni hanya eksklusif kepada rakyat Filipina. Tetapi revolusi Filipina, apa beza dia? Siapa boleh jawab? Apa beza revolusi Filipina dengan pertubuhan Katipunan yang memperjuangkan kemerdekaan? Apa beza dia? Senang je, senang je soalan ni. Beza dia, revolusi Filipina, dia apa? Semua berfikir. Semua fikir. Seorang jawab tak apa. Seorang jawab. Apa beza dia? Kalau Katipunan, dia hanya kepada rakyat. Kepada siapa? Kalau revolusi Filipina, dia siapa dengan siapa? Come on guys. Ada ramai kat sini. Ataupun soalan saya kurang jelas. Nak saya ulang ke? Apa beza gerakan lebih radikal tu dengan revolusi Filipina? Apa beza dia? Apa beza Katipunan dengan revolusi Filipina? Krik-krik ni yang fikir susah ke? Okey, saya tanya, kamu jawab mudah je. Katipunan orang Filipina ke orang Amerika Syarikat? Katipunan. Orang Filipina ke orang Amerika Syarikat? Filipina kan? Tu Katipunan. Okay, terima kasih. Kalau revolusi Filipina, dia orang Filipina dengan siapa? Orang Filipina dengan siapa? Yes, Amerika Syarikat. Tu je lah beza dia. So dia ada tiga tahap. Pertama Jose Rizal, lembut je. Kemudian Katipunan, agresif. Tak jadi juga. Lembut tak jadi, kasar tak jadi. Minta tolong Amerika Syarikat pula. Jadi, tapi Amerika Syarikat pula caras, jajah pula. So macam tiga-tiga ni tak ada function langsung. Masih lagi dijajah. Kemudian yang last kali barulah nasionalis ubah strategi. Okey, orang tempatan ni, golongan intelektual tempatan, dia guna saluran diplomasi melalui parti politik. Diplomasi ni diplomation, dia buat hubungan baik. Sederhana, Sergio Osmena, Parti Nasionalis, dilantik jadi ahli Dewan Perhimpunan Filipina. Waktu ni lah dia orang kasak Amerika Syarikat untuk hang buat apa kat sini Amerika? Belah. Ibarat macam itulah. Dia guna secara pentadbiran. Dia tak guna propaganda, dia tak guna gerakan radikal, tapi dia guna politik. Dia guna politik untuk membuang Amerika Syarikat daripada tanah Filipina. So itu saja yang kamu perlu ingat. Jose Rizal, kemudian Katipunan, kemudian Bonifacio bersama Aguinaldo berserta Amerika Syarikat. And then Amerika Syarikat take over, and then parti politik yang take over. Itu sahaja untuk Filipina. Okey, senang saja. Kalau kurang jelas, kalau nak saya explain in English, only if you don't understand in Malay, just say so. I can explain in English. Tiba. Okay, next. Itulah di Filipina. Okay, saya nak tanya, dekat Burma ataupun Myanmar, siapa yang jajah? Soalan senang, saya dah cakap minggu lepas. Siapa yang jajah Myanmar dan juga Burma? Myanmar dalam kurungan Burma. Siapa yang jajah? Siapa yang jajah? Siapa yang jajah? Kalau kamu nampak slide kat sini, kamu boleh jawab lah. Siapa yang jajah? Come on guys. Thank you Riana. Yang lain kalau boleh respon lah juga. Okay, terima kasih Riana. British yang jajah. British ni bila dia jajah Burma, kamu notice tak pertanian apa yang kita amalkan di Malaysia? Kelapa,
Kelapa apa? Bukan kelapa laut cat Afrika ya. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Begitu juga di negara Burma ataupun Myanmar. Diorang pun tanam sawit. Siapa yang perkenalkan sawit? British. British yang bawa masuk sawit tu sebab dia nak dia nak sawit tu lah. Dia nak awet sawit. Banyak boleh buat dengan sawit tu. Kadang-kadang sekarang ni orang buat sabun ya dengan sawit. R&D, Research and Development. You'll be surprised, sawit tu bukan saja untuk minyak masak dan sebagainya. Dia ada banyak benda juga yang boleh buat. Sawit, buah sawit tu orang boleh makan tau. Orang boleh makan. Sawit orang boleh buat minyak, orang boleh buat sabun, orang boleh buat sebagai bahan bakar. Banyak. Okey. Perjuangan oleh golongan kelas menengah. Kelas menengah. Macam kamu kan budak sekolah menengah kan. Sami Buddha Pong Yi. Kamu kena ingatlah saya highlight lah Pong Yi ni. Highlighter. Pong Yi. Sami Buddha Pong Yi. Takin. Takin ni orang yang orang universiti lah senang cerita. Orang yang belajar universiti. Orang yang ada intelektual lah. Intelektual dan petani. Tiga watak ni je dalam Myanmar. Watak petani, watak takin dan juga Pong Yi. Pong Yi, takin, petani. Itu untuk Myanmar. Pong Yi, takin, dia buka buku Pong Yi, takin buka buku dan juga petani. Mencangkut. Tiga tu. Yang kedua, kelas pertengahan ni berpendidikan barat menentang British kerana British mengancam kedudukan Buddha. Masuk berpendidikan barat ni siapa? Pong Yi, takin atau petani? Saya nak tanya Form 4 sekalian. Siapa yang berpendidikan barat tu? Pong Yi, takin ataupun petani? Senang je ni, senang je. Yes. Takin. Thank you Irfan, thank you. Rihanna bukan petani. Takin lah, berpendidikan barat. Orang yang educated. Tapi dia belajar petani. Kenapa? Sebab petani dia tak ada pendidikan. Sebab tu dia jadi petani. Dia kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Itu petani. Tapi petani ni sangat kuat. Kerana dia dipengaruhi oleh siapa? Siapa yang menyedarkan petani ni bahawa British tu sedang membuat kerosakan di tanah mereka? Pong Yi dan juga Takin. Pong Yi tu kan dia Sami Buddha. Dia pengaruhi sangat kuat. Dia orang yang orang respect. Kan bila dia orang beragama, orang respect. Macam dekat Malaysia kan. Wali-wali, ustaz-ustaz kan. Orang sangat respect lah. Takin ni orang yang educated. Orang yang minda dia cerah. Dia tahu sedang apa yang sedang berlaku dekat Myanmar. Oh, British sedang buat jahat dekat negara kita ni. Kita perlu sedarkan petani. Kita cakap kat petani. Wahai petani sekalian, sedarlah kamu bahawa British tu jahat. Dia petani pun, biar betul. Lawan. Tu petani ikut je. Dia macam kalau kamu main game kan. Main game yang perlu mempengaruhi rakyat untuk menentang. Rakyat tu dia ikut membabi buta je kalau ikutkan. Dia tak tahu pun apa yang berlaku sebenarnya. Tapi bila Pong Yi dan Takin ni mempengaruhi, dia orang ikut saja. They can be the biggest supporter. Contohlah, saya bagi contoh ya. Kalau kumpulan BTS kan, fanbase dia sangat kuat. Kita anggap BTS tu sebagai Takin ataupun Pong Yi lah. Kita bagi contoh analogi. Takin dan Pong Yi tu sebagai kumpulan BTS. Dan fans tu adalah petani. Bila BTS cakap macam ni, petani tu akan ikut. Kan, petani tu akan support. Sebab petani tu dia suka kepada Takin dan Pong Yi. Sebab zaman ni dulu tak ada lagi kumpulan BTS, tak ada lagi nak stand apa. Tapi konsep dia sama. Sebab tu pentingnya Takin dan Pong Yi ni. Ingat, Pong Yi, Takin. Pong Yi, Takin. Sami Buddha dan juga golongan yang berpendidikan. Menentang British kerana British mengancam kedudukan agama Buddha. Apatah lagi kedudukan agama
Bila kedudukan agama ni, kita boleh kaitkan. Berpendidikan barat ni tadi takin. Kalau kedudukan agama Buddha ni, mengaitkan siapa? Mengaitkan Pongyi. Tepat sekali, mengaitkan Pongyi. Kemudian Persatuan Belia Buddha 1906 menggunakan isu kasut dan menganggap ia mencemari kesucian agama Buddha. Isu kasut. Isu kasut ni kan, isu ni sangat famous. Zaman dulu pun belajar buku sejarah pun pasal isu kasut. Kan dekat Burma ataupun Myanmar lah. Sekarang dipanggil Myanmar, dulu Burma lah. Dia ada satu kuil. Kuil tu mozaik. Lantai dia mozaik. Suci, berkilat. Macam mozaik rumah kamu lah kan, berkilat. Warna putih ke. Ataupun mozaik dekat surau. Kalau kamu boleh imagine lah. Dekat kuil kan. Licin, dia bersih je. Tapi British ni kan. Tahu kan dia buat apa kan? Mesti cikgu sekolah kamu dah cakap kan. Dia buat apa? Dia buat apa? Sampai dia mencemar kesucian agama Buddha. Hence, the name given is isu kasut. Kotorkan. Orang British ni kan, dia entitled. Dia pegawai British. Entitled. Yes, dia pakai kasut dalam kuil. Kasut yang tanah kan, ada lumpur, jalan dalam kuil. Benda ni sangat sensitif bagi kaum yang berada di Burma. Dan digunakan isu kasut ni sebab mencemar agama Buddha. First, dia orang jajah. Okay, yang kedua, no sense of respect at all. Tak respect langsung agama Buddha. Pakai kasut dalam kuil. Pakai kasut dalam kuil. Sebab tu dinamakan sebagai isu kasut. Bila guna isu kasut kan, di jalan dalam kuil kan, pakai kasut, dia mencabar. Dia mencabar Persatuan Belia Buddha. Kemudian memperjuangkan bangsa Burma, revolusi pelajar menuntut tubuh universiti. Benda yang macam ni takinlah nak perjuangkan. Dia kena ramaikan lagi, takin. Dia kena ramaikan lagi orang yang pandai. Supaya senang nak menentang. Bila kita ada pengetahuan, kita tahu what to do and what not to do, kita boleh bina satu persatuan untuk memperjuangkan hak. Contoh dekat sekolah kamu ada persatuan, hari ini perjumpaan kelab untuk setengah negeri lah. Kelab Sains dan Matematik. Diperjuangkan. Kita perlu perjuangkan sains dan matematik supaya sains dan matematik tak hilang di dunia. Tiba. So macam ni juga majlis ni berjuang. Kemudian pemberontakan sayasan. Tahu tak sayasan ni apa? Siapa tahu sayasan ni apa? Dia memang hebat lah. Siapa tahu sayasan ni apa? Kalau tak tahu tak apa, cakap je tak tahu, tak apa. Kita belajar. Tahu tak sayasan tu apa? Ataupun biasakan dalam artikel dia tulis #SA. #SAYA. Okay, thank you Marisa. Yang ni menarik. Sayasan macam ni dalam buku artikel lah biasanya. Dicetuskan oleh Sami Buddha, sokongan petani yang terbeban dengan pelbagai cukai. Sayasan ni adalah Sami Buddha yang tersakiti. Kamu faham tak Sami Buddha yang tersakiti tu macam mana? Bekas Pongyi. Bagus Afika. Dia Pongyi kan? Pongyi. Pagi, petang, malam duduk Pongyi. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kerja dia ibadah je, sembahyang je setiap masa. Tapi bila British bawa isu kasut tu ke dalam kuil, dia tak ada orang yang menentang tau. Yang ada Buddha duduk sembahyang. Takin yang duduk baca buku je. Petani yang duduk bercocok tanam. So siapa yang nak lawan sebenarnya? Dia tak ada orang nak lawan. Tak ada askar, tak ada apa. So sayasan selaku Sami Buddha yang tersakiti, dia terpaksa dia keluar. Dia terpaksa dia stop. Dia stop sembahyang. Dia buat apa? Dia menentang. Dia menentang British. Boleh dikatakan macam gangster je.
Sebab Sami Buddha dia tak boleh agresif. Dia tak boleh kasar. Sebab dia perlu sopan, lemah lembut. Tapi dia perlu juga entiti ataupun badan yang memperjuangkan, yang perlu agresif. Dan siapa yang nak ambil tempat tu adalah Sami Buddha yang berhenti jadi Sami Buddha dan menjadi gangster. Saya guna gangster supaya lagi mudah untuk kita faham dan ingat. Maksudnya ialah golongan agresif lah, kongsi gelap. Dan artikel pun cakap dia ahli kongsi gelap. Macam Al Capone lah. Kalau kamu kenal Al Capone. Itulah. So dia berjuang, dia fight. Sebab dia bekas Buddha tau. Bila dia bekas Buddha, apa kelebihan yang dia ada? Kalau you can read between the lines, kamu boleh jawab soalan saya ni. Apabila dia Sami Buddha, apa yang dia ada? Apa kelebihan yang dia ada? Siapa boleh jawab ni memang hebat. Knowledge satu, knowledge betul satu. Tapi yang kedua ni, apa? Dia ada apa? Dia ada kuasa? Bukan. Dia ada apa? Knowledge betul satu. Cuba kaitkan dengan takin dan juga petani tu. Yes. Dia ada penyokong. Yes, dia ada team. Kan Sami kan ramai orang respect Sami tadi kan. So bila bila Sami tu letak jawatan, masih tak lagi dia ada pengaruh yang kuat, masih lagi orang respect dia sebagai orang yang ada knowledge, kan, ada knowledge, pandai dan sebagainya. Dan orang akan ikut dia. Sebab itulah Pong Yi yang pergi jadi gangster ni, dia dapat sokongan petani. Dia panggil je, okay, geng petani, jom kita lawan British yang tak guna tu. Itu maksudnya sayasan. Okay, mengetahui kelemahan Buddha. Maksud Batrisya tu apa? Mengetahui kelemahan Buddha. Mengetahui kelemahan Buddha. Pusing sikit ayat. Mengetahui kelemahan Sami Buddha yang tidak sanggup untuk bertindak agresif demi menjaga kesucian agama. Lagi sedap dengar kan? Revolusi itu adalah bangkit menentang. Revolusi itu adalah bangkit menentang. Revolution. Revolusi itu bangkit menentang. Faham tak Batrisya? Batrisya? Okay. Kalau kita buat ayat, kita kena rangka supaya dia tak confusing tau. Kadang-kadang kalau ayat tu kan kita susun, dia boleh jadi sensitif. Tapi saya faham maksud kamu tu macam mana. So kamu kena rangka ayat itu supaya dia tak berbau sensitif tapi dia menjaga dan lagi sedap dengar. Kan? Sejarah ni kena banyak macam tu. Kena banyak buat ayat berbunga ambil hati macam tu. Contohnya kalau kamu nak buat karangan esei yang menceritakan Sami Buddha. Soalan saya senang saja. Cuba list point apa? Point saja mengenai Sami Buddha. Point mengenai Sami Buddha. Dia seorang apa? Cekap, amanah, tabah, patonah. Cuba listkan. Yang ni semua orang boleh list mengikut pendapat kamu. Gambaran kamu. Yang cepat. Saya nak tengok dulu point. Orang yang berpengaruh. Okey, bagus. Satu. Lagi apa lagi? Orang yang baik. Okey, bagus. Saya nak tunjuklah. Okey, apa lagi cepat? Baru dua orang ni. Berpengaruh. Satu. Pengaruh. Baik lagi. Takkan dua je point dia. Orang yang dipandang tinggi. Boleh? Pandang tinggi. Orang yang percaya. Okey. Orang yang dipercayai. Orang dipercayai. Saya nak bagi tips untuk menggoreng. Sejarah ni kan, kamu kena pandai goreng supaya jawapan kamu tu berbeza dengan rakan-rakan kamu yang lain.
Contoh, kalau kamu baca buku teks, jawapan yang kamu letak dalam esei kamu sama biasanya. Sama. Sayasan, poin dia sama. Memang dapat markah. Tapi untuk berbeza dan juga menaikkan share pemeriksa tu, yang kamu list ni, kamu buat jadi ayat yang berbaur emosi sikit. Poin dah ada, fakta dah ada, tapi make it interesting. Letak garam sikit. Contoh golongan Sami Uja. Yang program Pongyi. Contohnya kan, kamu nak cakap dekat Myanmar dengan Burma, siapa yang perjuangkan? Yang ada 3, Pongyi, Hakim dan juga petani. Sekarang ni kita nak explain tentang Pongyi dulu. Pongyi merupakan tokoh agamawan yang sangat apa? Adakah dia agresif? Adakah dia sopan? Adakah dia liberal? Adakah dia baik? Apa? Kamu dah cakap tadi, dia baik. Yang baik. Tapi apa lagi perkataan yang nak tunjuk dia tu betul-betul baik? Pure. Saya dah cakap pure, saya dah bagi clue tu kat situ. Cuba translate kan. Translate je. Yes, suci. Yang baik dan suci. Bila kita dah tahu gambaran Pongyi tu macam mana kan, datanglah soalan macam mana pun kita boleh jawab. Sebab kamu semua dah ada pemikiran yang jauh. Kamu nampak satu benda tu, kamu boleh hurai banyak. Sebab kamu semua dah tingkatan 4. Dah bertahun-tahun belajar. Benda tu ada dalam kepala kamu. Apa yang kamu perlu buat, percaya diri dan tulis sebaik mungkin. Ini Pongyi merupakan tokoh agama yang sangat baik dan suci. Ini membolehkan mereka mendapat apa? Kamu dah jawab tadi, mendapat kepercayaan. Daripada siapa? Daripada siapa? Daripada orang gila? Daripada petani. Daripada petani kan, kita tak letak petani terus. Kita nak cantikkan ayat kita, kita letak golongan petani. Golongan petani. Saya tak cakap kepercayaan daripada petani tu salah. Betul. Tapi sejarah ni kan, dia kena main kata-kata supaya dia nampak wow sikit. Golongan petani. Tapi ada satu benda yang kita tak letak lagi yang penting dekat sini. Bila dia tokoh agamawan, orang percaya dia. Bila orang percaya dia, orang pandang tinggi kepada dia kan? Jawapan kamu juga tadi. Bila orang pandang tinggi kepada dia, apa yang dia dapat? Apa yang Pongyi itu ada bila orang percaya tinggi kepada dia? Respect, betul? Ni yang paling penting. Jawapan dia sama juga tadi. Dia start dengan huruf P. Penyokong betul juga, tapi saya nak dengar perkataan tu juga. Politician dia perlu menjadi orang yang berpengaruh. Berpengaruh tu yang penting, berpengaruh. Peminat, bukan peminat. Tiba golongan Sami ada fans. Risau. Kepercayaan daripada golongan petani. Petani akan meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada Pongyi. Ini yang penting. Kita kena kaitkan pula dengan tajuk. Sekarang ni Pongyi ni dia berjuang menentang kan? Betul tak? Dia berjuang menentang British. Bila kamu nak tutup huraian kamu tu, you go back to what is the reason that kamu nak sembang tentang. Kamu nak sembang tentang macam mana golongan Sami Buddha ni menentang British. So ini menyebabkan Pongyi mendapat pengaruh yang sangat luas, kuat, hebat. Itu pulang kepada kamu lah.
menggunakan kosakata yang kamu ada. Sangat kuat. Untuk menentang pihak British. So after this tak adalah kamu hantar esei 2-3 baris ayat. Kan kamu letak point je. Most student macam tu. Saya tak tahulah kamu macam mana. Tapi kebanyakan student macam tu. Dia baca point dan dia fikir sejarah ni hanya semata-mata meletakkan point. Letak point. Dia letak point tu kadang-kadang cikgu akan bagi markah lah. Sebab betul lah menjawab soalan kan. Tapi bila part huraikan, jelaskan sejauh manakah, you can't simply put point semata-mata. Awak perlu hurai. Dan huraian awak tu perlu menariklah dan membuka mata pemeriksa. Mungkin after this we can try lah. Tulis-tulis esei sikit kan. Banyak je. Form 4 kena banyak menulis. Kadang-kadang mesti ramai yang cakap, letih lah tulis banyak-banyak. Asal banyak sangat soalan ni. Macam stress pula. Ini contoh, ni baru satu. Ada 2 lagi kan? Takin, golongan siswa swasta dan juga petani. Kalau kita nak hurai petani kan, pusing yang sama juga. Petani, dia buat apa? Dia menyokong Sami Muda dan Takin. Sejarah tu dipusing saja. Yang kamu perlu tahu adalah karakter dalam cerita. Macam tadi kan, Filipina kan ada Jose Rizal. Ada Ketipunan. Ada Aguinaldo dan juga Bonifacio bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Kita perlu tahu watak dia tu macam mana. Jose Rizal tu baik, lembut. Dia tak agresif pun. Tapi yang agresif adalah Ketipunan. You know the story and then you know the point. And then bila jawab, kamu letak point tu together with the story. Itulah kunci dalam kamu mencengkam dalam sejarah. Banyak pula sembang. Faham tak setakat ni? Cara untuk menulis, menghurai. Faham tak? Kalau kurang faham, maklum. Faham Okey. Terima kasih Marisa. Terima kasih Batusha. Terima kasih Muzaffar. Okey, kita teruskan lagi dalam segmen yang seterusnya. Segmen apa? Terkejut. Yang ni. Perlembagaan Burma 1935 ke arah berkerajaan sendiri. Golongan Takin tubuhkan parti Dobama Asyawan. Perjuangkan kemerdekaan Burma dan Dr. Bamau memenangi pilihan raya dilantik sebagai Perdana Menteri. Itulah di Burma. Bamau, ingat Bamau. Kemudian di Vietnam. Vietnam pula. Siapa yang jajah Vietnam? Siapa yang jajah Vietnam? Ada kat sini dah. Perancis. France, dia jajah Vietnam. Pelopor dia, perjuangan dia tercetus apabila perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis pada 1918. So kita dah tahu siapa yang jajah Filipina? Spanyol. Kemudian Amerika Syarikat. Kemudian tadi kita belajar tentang Myanmar ataupun Burma. Siapa yang jajah? British. Sekarang ni kita lihat pula Vietnam. Siapa yang jajah? Perancis. Pelopor. Apa maksud pelopor? Pelopor ni adalah orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan. Contohnya kan, kamu nak tubuhkan kelab badminton. Contoh kelab badminton sekolah kamu lah. Kamu yang mula-mula, saya nak buka kelab ni. Maka kamu adalah pelopor kelab badminton di sekolah kamu. The first people yang buat. Golongan bangsawan, golongan Mandarin dan pembesar berpendidikan Confucius. Yang menarik Vietnam ni kan, dia lah sama dengan negara mana? Siapa boleh jawab? Kalau siapa boleh jawab ni, saya respect lah. Dia sama dengan negara mana? Brunei? Tak, bukan Brunei. Negara mana? Saya bagi clue Dr. Sun Yat-sen. Bukan Thailand. Saya dah bagi clue Dr. Sun Yat-sen. Kalau kamu tahu Dr. Sun Yat-sen di negara mana, kamu tahulah jawapannya apa. Bukan Filipino Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen. Negara China. Negara China. Sebab Vietnam ni kan, dengan negara China tu sama. Mesir.
Okay, bagus. Yang respon ni saya respect. Saya hargai. InsyaAllah kamu semua ni akan berjaya nanti. I have that in mind. I have my faith on you guys. Ni Vietnam dia sama dengan China. Sebab itulah golongan Mandarin. Sebab tu dinamakan golongan Mandarin. Golongan Mandarin. Apa yang dimaksudkan golongan Mandarin? Kan limau Mandarin ke? Macam Mandarin tu kita tahu kan dikaitkan dengan negara apa? Negara China juga. The same with Vietnam. Golongan Mandarin ni kan, nak cakap macam mana? White Lotus. White Lotus ke? Daily. Saya tak tahulah, tapi mungkin contoh saya ni agak pelik sikit. Kalau kamu tengok cerita Avatar Aang ke, Avatar Korra ke, dia ada golongan Daily. Tak silap saya, Daily dan juga White Lotus. Siapa yang tengok tahulah kot. Siapa yang tak tengok tu mungkin tak tahu. Tengok Daily tu dia macam dia pakai macam ni sikit. Dia pakai baju labuk, dia pakai topi macam tu. Dan juga White Lotus. Dia orang tu golongan yang sangat berpendidikan. Golongan Mandarin ni sangat berpendidikan. Dia pandai. Dia educated dan dia orang yang berpengaruh. Itulah golongan Mandarin. Senang cerita golongan elit lah. Golongan Mandarin ni lah golongan elit. Dan pembesar berpendidikan Confucius. Confucius tu dia ibaratkan seperti lawyer lah. Dia memang berpendidikan kan. Kalau kamu tahu cerita orang belajar Confucius ni kan. Kamu tahu tak, orang yang nak berpendidikan Confucius ni, dia akan ditempatkan dalam satu bilik. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh makan. Kerja dia study je. Pernah dengar tak cerita tentang Confucius ni macam mana? Pernah dengar tak? Saya cerita sikit saya cerita ringkas je, tak mendalam sangat pun. Orang Cina zaman dulu, Cina dalam konteks ni dia sama dengan Vietnam sebab dia spitting image, sama je. Dia nak pilih orang yang berpendidikan, orang yang hebat untuk mentadbir tempat mereka lah. Dan dia akan tempatkan dalam satu kelas. Contohnya, kamu dan rakan-rakan kamu, satu kelas kamu, dikurung dalam kelas kamu. Kan, sekarang ni kan kamu dah pukul 2 nak balik. Tak boleh. Dikurung dalam tu. Tak makan, study je, ada exam. Makan pun sikit je dah kot. Then kamu duduk dalam tu, ada yang hari, ada yang minggu, ada yang bulan. Lama tempoh dia tu. Tapi biasanya minggu lah. 2 minggu tak makan, study je, minum air. And then kalau ada orang yang mati, normal ke tak normal waktu tu? Normal ke tak normal? Tengah study dalam kelas mati. Normal. Sangat normal ya, sebab dia nak asingkan orang yang lemah, orang yang tak layak. Dia nak ambil orang yang betul-betul tough dan pandai. So cara dia nak kurangkan saingan, dia biarkan orang tu mati. Bila dia mati, diibaratkan dia tak layak, dia lemah, dia tak boleh jadi golongan pembesar berpendidikan Confucius. Tak bermakna pun hidup dia, mati macam tu je. Sebab itulah golongan yang berpendidikan Confucius ni dia agak well respected lah. Dia own benda tu. Maksudnya dia layak lah. Earn. Dia ada volunteer ke cikgu? Soalan yang bagus. Dia ada volunteer ke cikgu? Dia tahu tak social expectation? You need to be that. Dekat-dekat negara kita pun ada ya. Contohnya mak ayah, kamu perlu jadi doktor, kamu perlu jadi lawyer. Faham tak maksud saya? So bila anak-anak tu dia macam aku kena join Confucius ni, aku harapan keluarga. Dan dia masuk. Dia bersaing dengan orang lain. Bersaing dia mati. Dia mati. Itu sama juga. Dulu macam tu, sekarang pun macam tu. Cuma sekarang ni dah lain lah sikit. Kita ada expectation. You need to be that, you need to be that. Tapi dah tak hardcore macam dulu. Dulu mati kot. Sekarang ni mungkin ada mati bila student tu depressed, anxiety, and then dia mula pertikaikan hidup dia. Jangan macam tu you need to chill in your life. Jangan stress dalam belajar. Relax saja. Tak ke mana pun. Yang penting kamu bahagia dalaman dan juga luaran.
Okey, sambung ya. Golongan intelektual tingkatkan kesedaran politik gerakan anti Perancis. They really hate France. French lah, French. Melalui akhbar Tribune English dan juga Clocher Falaise. Saya pun tak tahu sebut macam mana. Kalau ada kamu-kamu yang belajar bahasa Perancis, bolehlah ajar saya Clocher Falaise ke apa. Yang mengkritik penindasan Perancis serta tuntut hak rakyat aliran ideologi. Vietnam ni dia lain sikit. Dia tak banyak menentang macam Filipina tadi. Dia bangkit kesedaran dulu. Sebab ni dah ada dah golongan intelektual dekat Pelopor tu, dibawa dekat golongan intelektual kat sini. And then dia guna akhbar. Kemudian bercorak revolusi. Sama juga dia menentang menggunakan parti Vietnam Kuok Đang Đang, VNQDD, pimpinan Nguyen Tai Hoc dan Komunisme Parti Komunis Vietnam, pimpinan Ho Chi Minh. So dia ada dua dekat sini ya. Dia ada Vietnam Kuok Đang Đang dan juga Komunisme punya parti. Dia ada dua parti. Nasionalisme dan juga Komunisme. Siapa yang kat sini, kamu kena jujur kalau saya tanya ni tolong jujur. Yang tak tahu maksud Komunisme tu apa? Komunisme tu macam mana? Boleh maklum. Kalau dah tahu, cakap je tahu. Maksudnya, saya tahu ke tak tahu? Okey, saya ceritakan ni salah satu kesilapan dalam buku teks sejarah kot. Dia terlalu fokus kepada cikgu. Dia maksud cikgu kena explain kepada pelajar maksud komunis ni apa. Kan sebab kadang-kadang dia ada kan komunis tu maksud apa. Tapi apa benda sebenarnya? Dia kena explain lagi dalam. Bukannya bagi fakta tu sudah buku teks. And then expect student untuk faham. Faham tak maksud saya macam mana? Saya macam macam itulah macam kan dia tak liberal, agresif, radikal. And then you need to find maksud tu sendiri tau. Dia tak ada dalam buku teks untuk explain maksud tu. Kamu kena cari sendiri dan cikgu yang kena maklumkan. Kalau tak, maksud tu boleh jadi berbeza. Okey, komunisme. Komunisme ni adalah ideologi. Apa benda tu ideologi? Ideologi pula. Ideologi adalah pemikiran. Pemikiran. Dia berfikir macam mana? Fikiran dia, fahaman dia, komunisme. Tapi komunisme ni apa? Dia berlawan dengan nasionalisme tadi. Kan, nasionalisme. Siapa yang tak tahu maksud nasionalisme apa? Siapa yang tak tahu? Tak apa. Walaupun kita dah belajar, saya nak tanya. Kalau tak tahu, cakap. Saya explain balik. Semua tahu Semua tahu? Okey. Tak ada yang tak tahu Kalau tahu tak apalah, baguslah. Saya ulang balik je lah. Nasionalisme maksudnya semangat cintakan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Betul kan? Nasionalisme. Komunisme diperjuangkan juga, tapi dia ada cara tersendiri. Dia nak hak sama rata. Tu je beza dia. Beza dia apa? Contohnya macam Malaysia, tanah Melayu, nasionalisme atau tidak? Jawab. Malaysia, tanah Melayu, nasionalisme atau tidak? Jawab ya atau tidak. Nasionalisme atau tidak? Ya, okey, ya. Ya, okey, bagus. Betul. Ya. Sebab apa? Nasionalisme tu semangat kita untuk merdekakan. Dan macam mana kita merdeka? Golongan kanan. Tahu tak golongan kanan tu siapa? Tak tahu jawab, tak tahu. Saya akan beritahu. Okey. Golongan kanan tu adalah golongan UMNO. UMNO, golongan kanan. Golongan kanan tu golongan UMNO. UMNO lah, UMNO, United Malay National Organisation. Orang Melayu. Dia yang merdekakan negara kita. Merdekakan tanah Melayu. Tapi dia adalah pentadbir kan? At the same time, dia ada golongan kiri. Adakah golongan kiri ni menang atau kalah?
Kiri menang atau kalah? Kalah. Siapa golongan kiri? Kiri golongan apa? Kalau kanan tu nasionalisme, kiri tu adalah komunisme. Dalam konteks ni, komunis. Ataupun golongan kiri, komunis. Yang tak menang. Tu beza yang kamu tahu. Dan kenapa yang kiri ni kalah? Kenapa UMNO ni menang? Sebab satu, UMNO ni pengaruh dia besar. Kiri ni dia tak dapat sokongan rakyat sangat. Sebab rakyat tak tahu. Rakyat tahu komunis tu jahat. Mungkin pelajar-pelajar saya pun ingat komunis tu agresif kan. Kamu tengok. Mungkin kalau kamu tanya sesetengah cikgu kamu akan jawab komunis tu jahat. Komunis tu agresif. Komunis tu membunuh. Betul tak? No. Ni nak explain ni. Dalam konteks ni, yang kiri ni kalah sebab dia komunis. Dia kalah sebab dia komunis. Riana. Yang ni, kanan ni menang sebab dia UMNO. Dapat sokongan. Yang kiri ni kalah sebab dia komunis. Kurang sokongan. Kalau komunis ni banyak sokongan, dia menang. Contoh ya. Negara Malaysia ni, Tanah Melayu ni, UMNO tu kalah. Contohnya, UMNO tu kalah. Yang menang adalah golongan kiri. Adakah negara kita nasionalisme ataupun komunisme? Kalau kamu faham ni, kamu fahamlah konsep dia macam mana. Yes, tepat sekali. Yes, komunisme. So sekarang ni saya nak explain komunisme tu apa. Okay, kita clear dulu. Komunisme ni, ideologi ni saya sangat suka sebenarnya. Jangan cakap benda cikgu aku komunis ke? Komunisme ni adalah idea sama rata. Hak sama rata. Contoh negara komunisme sekarang ni adalah negara Korea Utara. Contohlah Korea Utara. Ideologi komunisme ni adalah pelopor dia Karl Marx. Seorang ahli sosiologi di Jerman. Dia sangat saya suka pemikiran dia. Karl Marx ni cakap, kenapa dunia ni berbeza? Kenapa ada orang yang mentadbir, golongan bangsawan, dan ada golongan petani? Pernah tak terfikir? Kenapa dekat negara kita ni kan ada pentadbir dan ada rakyat? Tak boleh ke hidup sama rata? Tak boleh ke tak ada pentadbir, semuanya rakyat? Pernah tak terfikir macam tu? Pernah Kalau kamu terfikir macam tu, kamu patut baca buku Karl Marx. Karl Marx ni dari dulu dia cakap, kenapa dunia ni perlu membezakan manusia? Kenapa ada kerabat diraja? Kenapa ada rakyat biasa? Tak boleh ke sama rata je? Apa ideologi dia? Saya lupa pula. Tak apalah. Tu Karl Marx, dia nak sama rata. Okey. Siapa setuju dunia kita ni sama rata? Dunia kita ni patut sama rata. Siapa setuju? Tak ada pentadbir, tak ada rakyat, semuanya sama. Okey, seorang. Yang lain? Seorang je ke? Yang lain rasa patut tak? Setuju. Okey. Yang lain saya suka. Okey, bagus. Ada tak yang tak setuju? Setuju juga. Okey, dia ada twist nanti. Saya akan explain. Kalau ada nak reply lagi. Saya tunggu. Sementara saya nak explain yang ni. Saya nak fikir apa kata. Tak tahu istilah tu apa. Dah ingat dah, anomi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Okey, tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Takut. Afiqah dah lain landasan sikit. Okey, semua sama rata. Dia ada satu konsep tu, konsep dia anomi. Konsep anomi. Konsep Karl Marx ni bagus. Tetapi dia ada satu je kekurangan dia. Dia adalah fantasi ataupun orang cakap utopia. Tahu tak utopia tu apa? Utopia tu adalah dunia idaman. Dunia idaman ibarat syurga lah, perfect. A perfect world is called utopia. Bukan Zootopia tu kartun.
Utopia ni macam syurga lah, senang. Kalau nak cakap semua sama rata. Tak ada gaduh, tak ada jenayah kan? Kenapa berlaku jenayah? Ada orang kaya, ada orang miskin. Jenayah tu berlaku sebab orang tu miskin. Nak duit, nak beli susu anak, terpaksa mencuri. Berlakulah jenayah. Kalau kita cakap pun cerita tu sama je, duk berpusing. Dan Karl Marx ni cakap, ingatlah konsep anomi. Konsep anomi ni, cuba bayangkan kalau dunia sama rata. Maksudnya ada petani. Bila ada petani, bila sama rata, maksudnya apa? Sama rata sekarang ni. Kalau seorang petani, yang lain maksudnya perlu jadi apa? Semua orang petani. Yes, semua orang petani. Kalau semua orang petani, rasa dunia ni adil tak? Jawab dulu, adil ke tak adil? Kamu rasa kalau satu petani, dua petani, tiga petani, tak ada pentadbir pun, adil ke tak adil? Adil Okey, terima kasih Badisha. Yang lain? Yang lain? Oh takkanlah. Okey, Adriana pun cakap adil juga. Lelaki tak ada respon lelaki? Tak. Okey, bagus. Izan pun cakap tak. Tak adil kan? Ini tidak adil. Kenapa tak adil? Sebab siapa nak beli? Bagus, satu. Kan? Dia tak ada sistem pertukaran. Kalau semua petani, semua bercocok tanam, siapa yang nak buat kereta? Kan? Yang ni buat sayur. Yang ni pun buat sayur. Yang ni pun buat sayur. Dia orang buat sama-sama lah cikgu. Ni kali pertama saya dengar pandangan macam ni. Mungkin boleh diterima. Buat sama-sama tapi at what cost? Duduk bercocok tanam tapi banyak ikan dekat laut, siapa nak buat? Kalau kita pergi balik pada Dana punya, sama-sama pula. Tu kan. Saya pertama kali saya dengar benda nyanyi Rihanna. Menarik juga. Tapi dia memang takkan sama. Buat sama-sama tapi takkan sama. Contohnya semua pergi ambil ikan kan. Dia jadi tak sama kenapa? Siapa boleh berfikiran jauh boleh jawab. Kenapa dia pergi sama-sama tapi in the end tak sama? Yes. Ada yang tak dapat ikan. 3 orang pergi, yang ni dapat 5 ekor ikan, yang ni dapat 4 ekor ikan. Seorang lagi tak dapat ikan. So adil ke tak adil? Tak adil. Sistem sama rata ni memang mustahil nak dapat. Sama juga dengan bercocok tanam. Kalau yang satu ni bercocok tanam, tanaman dia segar je. Yang kedua, tiba-tiba babi makan. Babi makan. Habis. Tak ada tanaman. Yang ketiga ni, hujan tak turun-turun kat tempat dia. Semua tanaman mati. Nak salahkan siapa? Nak salahkan cuaca? Itulah anomi. Anomi ni maksudnya dia akan rasa stres. Sebab kenapa hidup aku tak sama macam orang lain? Itulah konsep anomi. Kamu pernah rasa kan dalam kelas, kenapa dia pandai? Kenapa aku kurang pandai? Padahal satu kelas yang sama, cikgu yang sama, buku teks yang sama, study pun sama-sama kadang-kadang. Itu yang lagi sakit hati. Study sama-sama, tidur sama-sama, risau tidur sama-sama. Sebab buat semua benda sama-sama tapi dia lebih dari kita. Bila dia lebih dari kita, kita rasa kita kurang, kita akan berada dalam anomy state of mind. Kita rasa depressed dan sedih. So masuk Karl Marx ni, komunisme ni bagus asalnya, dia nak sama rata. Dia tak nak ada pentadbir, dia tak nak ada hamba. Dia nak sama-sama hidup. Macam dekat Korea Utara. Satu je diktator, and then semuanya sama. Dia tak ada menteri-menteri luar negeri ke apa. Dia macam satu sistem je terus. Dan juga rakyat. Itu masuk komunisme. Itu masuk komunisme. Komunisme apa? Masuk sama rata. Sama rata, dia tak nak pentadbir. Tu senang cerita, dia tak nak pentadbir. Kalau kamu tengok cerita Hunger Games, kamu tengok cerita Hunger Games. Dia ada seorang tu yang kan last kali mula-mula kan Snow yang jahat, lelaki tu kan, dia buat game seorang bunuh sampai sendiri.
And then in the end, yang nak revolusi tu, coin nama perempuan tu kan. So dia basically benda sama je, duk berputar. Komunisme ke nasionalisme ke sama je. Sama je, tak ada beza. So itulah maksud komunisme. Panjang pula explain Saya harap kamu fahamlah maksud nasionalisme juga komunisme macam mana. Kembali kepada ni Vietnam, panjangnya ya Allah. Vietnam nasionalisme dengan komunisme. Yang mana yang menang? Nasionalisme ke komunisme? Nasionalisme, okey. Nasionalisme juga. Okey. Nasionalisme juga. Siapa tahu nama ibu negeri ataupun ibu kota Vietnam? Apa nama ibu kota Vietnam? Kalau Malaysia, Kuala Lumpur. Indonesia dia dah tukar rasanya, tukar Kalimantan. Tak tahu? Ho Chi Minh. Bandar Ho Chi Minh. Kenapa dinamakan Bandar Ho Chi Minh? Sebab siapa yang menang? Nasionalisme ke komunisme? Siapa yang menang? Komunisme yang menang. Hence nama ibu kota dia Ho Chi Minh. Vietnam Kod Dandang kalah. Yang ni, nampak Ni cerita dia. Ni cerita dia, sabar. Saya tahu, mungkin kamu excited. Sabar. Perjuangan Vietnam Kod Dandang, VNQDT. Dia lancar pemberontakan mengusir Perancis untuk tubuhkan Republik Vietnam. Gerakan lumpuh apabila Perancis tangkap pemimpin Vietnam Kod Dandang dan menghukum Nguyen Tai Hoc. Itulah sebab dia kalah. Kenapa Vietnam Kod Dandang ni kalah? Sebab dia lawan Perancis. Tiba-tiba Perancis tangkap pemimpin dia, Nguyen Tai Hoc yang ni. Tangkap dan menghukum. Menghukum ni saya kurang pasti dia bunuh ataupun dia campak ke tempat lain ataupun dia penjarakan. Ini kan saya kena baca baliklah, saya tak ingat. Saya rasa dia jadi tawanan rasanya. Okey, nampak kenapa nasionalisme kalah? Sebab pentadbir atau pemimpin dia tu kena tangkap. Kesian kena tangkap, tak sempat beraksi. Kemudian Parti Komunis Vietnam, Ho Chi Minh. Ni Ho Chi Minh ni, Isytihar Kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam dan dilantik sebagai presiden. Vietnam Selatan berpusat di Saigon masih di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam 1976 terbentuk. So Rihanna tanya, jadi dia tak ada pentadbir. Kenapa tak ada pentadbir? Yang ni? Saya faham maksud kamu, pentadbir tu macam nasionalisme tu kan, ada orang banyak-banyak kan. Itulah beza komunis dan juga nasionalisme. Nasionalisme, dia dah ada pentadbir dia sendiri. Itu tak bermaksud komunisme tak ada pentadbir. Dia ada seorang yang cater everything. Tapi sistem dia berbeza dengan negara yang nasionalisme punya. Maksudnya dia, tapi Vietnam ni complicated sikit lah. Kita tak boleh, sebab dia masih lagi berjuang. Dalam sejarah dia menang. Tapi dia masih lagi berjuang dalam politik Vietnam. Sebab Vietnam ni agak unik. Dia ada pentadbir, tapi sistem dia complicated. Sebab dia guna Republik Demokratik. Macam negara kita negara demokrasi, betul kan? Negara demokrasi. Betul tak negara kita negara demokrasi? Apa yang dimaksudkan dengan negara demokrasi? Undi kan? Macam mana pula dengan Vietnam? Rakyat dapat bagi pendapat, okey betul. Untuk Vietnam, Ho Chi Minh ni Isytihar Kemerdekaan dan kemudian ada Republik Demokratik. Dia gabung. Maksudnya ada undi dan juga republik juga. So dia macam fusion. Dia fusion. Macam mix lah. Macam Chindian. Itulah Vietnam. Dia republik. Republik tu dia macam mana?
Macam Korea Utara, itu negara republik. Maksudnya komunisme jugalah. Senang cerita konteks dia komunisme, tapi sekarang ni komunisme tu hanyalah ideologi, tapi bukan sistem pentadbiran. Okey, faham Faham Komunisme itulah ideologi, tetapi bukan sistem pentadbiran. Faham tak? Kalau dekat Malaysia, demokrasi. Kalau dekat Korea Utara, republik. Tapi republik tu fahaman ideologi dia komunis. Dia nak sama rata semuanya. Tapi diperlukan juga pentadbiran, iaitu republik punya pentadbiran. Iaitu dia tak mengundi. Kan demokrasi kan mengundi. Republik dia tak mengundi. Kalau dia tak mengundi, macam mana dia pilih pemimpin? Macam mana dia pilih pemimpin? Macam mana dia pilih pemimpin? Kekal yang ada tu. Waris, yes. Macam tu lah. Dia tak ada mengundi. Dia dah ada, dia nak bagi pada anak dia ke. Iaitu /autokratik lah. Demokrasi, autokratik dan juga republik. Nanti kita boleh masuk go through lagi sistem pentadbiran. Ada banyak sistem pentadbiran. Tapi yang kamu perlu ingat, Malaysia demokrasi. Thailand demokratik. Thailand autokratik. Okay, faham ya setakat ni? So, siapa yang menang? Ho Chi Minh menang. Faham tak? Faham tak untuk Vietnam? Faham ya? Kalau kurang faham, kalau kurang faham, maklum. Okey, Indonesia pula. Indonesia ni banyak ya dekat Twitter isu bahasa. Saya tak tahu you guys buka Twitter ataupun ada ke tak Twitter. Isu bahasa. Cakap bahasa Melayu nak dijadikan sebagai bahasa ASEAN, tetapi rakyat Indonesia dia tak setuju, cakap taklah, bahasa Indonesia lagi hebat, lagi bagus, lagi sesuai digunakan. Tapi itu isu politik semasa lah. Sekarang kita lihat nasionalisme di Indonesia macam mana. Macam mana orang Indonesia bangkit berjuang. Bahasa asal, bahasa Melayu, dia lah rumpun bahasa. Dia dipanggil Austronesia, kumpulan bahasa. Dia berpecah banyak pula. So Austronesia itulah bahasa di Asia Tenggara. Asalnya pada bahasa Rencong, Kawi, Palava. Tulisan yang tak ada abjad pun. Dia macam ni, syok. Contengan di dinding saja. Kemudian di-evolve. Dia gunakan sebagai bahasa Melayu yang digunakan di rantau Asia Tenggara. Bahasa Melayu. Sehingga kan sampai ke Australia. Sampai ke Australia. Kamu tengok tak cerita Moana? Awe. Tengok kan? Ataupun tak tengok pun tahulah. Itu pun Kepulauan Melayu ya. Kepulauan Melayu. Tapi dia tak nyatakan. Kalau orang belajar sejarah dan belajar bahasa, dia tahu. Dan juga apa lagi ya? Itulah bahasa. Dan juga Madagaskar. Tahu Madagaskar kan? I like to move it. Mungkin zaman kamu tak tengok. Kalau tahulah. Kalau kartun-kartun macam tu kan, Madagaskar. Tempat dia macam tempat etnik macam mana, tempat yang ada flora dan fauna lah. Yang ada pasir, yang ada pokok kelapa. Hawaii. Yes, Afrika. Thank you, Marisa. Madagaskar, Moana. Itulah Kepulauan Melayu. Sorry. Dan ini adalah yang gunakan bahasa Melayu. Ya, saya pun terkejut bila saya dapat tahu yang orang dekat Madagaskar, dia nyanyi lagu Melayu. Tapi lagu Melayu dia lah, bukan Melayu lagu Siti Nurhaliza. Bukan, lagu Melayu dia. Sebab dia guna bahasa. Tapi as time goes by, bahasa tu makin luntur sebab dia orang guna bahasa Inggeris. Only certain people saja yang gunakan. Kalau dekat Australia tu, dekat Kepulauan Koko, masih kekal lagi tradisi Melayu. Sampai kan ada motor EX5 dekat sana. Berkahwin pun sama. Yang tu dekat Australia masih kuat lagi lah, dekat Kepulauan Koko. Tapi banyak pula saya cerita. Tapi berbalik kepada soalan kamu tadi,
Bahasa Melayu yang asalnya, kemudian bahasa Indonesia, dia guna bahasa Melayu, and then atas dasar politik, dia tukar, dia rebranding balik jadi bahasa Indonesia. And then dibawa lah dia guna kosakata yang tersendiri under bahasa Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia sendiri tahu asalnya bahasa Indonesia berakar umbi daripada bahasa Melayu. Tapi ada orang pertikaikan, kalau bahasa Melayu tu hebat sangat, kenapa diguna kata pinjaman? Bahasa Melayu kita bukanlah original, betul. Dia bukan original sebab kita. Soalan kamu ni kan mengingatkan saya kepada kelas saya yang dulu. Soalan dia sangat bagus. Soalan dia cakap macam mana? Macam mana bahasa boleh terbentuk, cikgu? Dia tanya macam tu. Kan? Macam mana bahasa boleh terbentuk? Kenapa ada bahasa Cina? Kenapa ada bahasa India? Tiba belajar bahasa pula kita hari ini. Tapi saya ambil masa tu untuk extend bahasa je pada kelas dia orang waktu tu. Tahun lepas punya lah. Bukan rebrand, dia macam adaptasi lah. Saya terangkanlah sikit sedikit saja sebelum kita sambung ni. Maksud rebrand itu balik kan. Bahasa Melayu dia guna kata pinjaman. Contohnya transformasi daripada transformation. Betul? Apa lagi? Tradisi, tradition. Maksudnya kita pinjam je daripada bahasa Inggeris, kita melayukan dia. And then orang cakap, dah tu bahasa Melayu apa? Pinjam kata orang tu. Kita pun guna yang tofu, tauhu. Bahasa Cina, bahasa India pun kita ambil, kita serap, kita jadikan bahasa Melayu. And then orang pertikaikan, is it a good thing? Adakah bahasa Melayu tu kekal eksklusif, tapi hakikatnya dia pinjam dari bahasa orang lain? Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu tentang bahasa Melayu? Jawab je, apa pendapat kamu? Is it a good thing? Elok ke kurang elok sebab ambil pinjaman daripada bahasa lain? Tu je soalan saya. Adakah bahasa Melayu dah kukuh, dah hebat? Ataupun kurang lah cikgu, kenapa dia ambil bahasa orang lain? Tak ori, kurang elok. Ini jawapan yang saya nak dengar. Ini jawapan saya nak dengar sebab kita realistik. Kita fikir yang betul. Awak cakap tak elok. Saya pun fikir tak elok juga. Macam bahasa Melayu apa pinjam daripada perkataan asing banyak. Perkataan penjajah pula tu. Itu fikiran saya ada dulu. Sama macam awak semualah pemikiran saya. Tapi bila saya belajar, dia macam ada enlightenment. Bahasa sebenarnya dia perlu berkembang. And it's a good thing bila bahasa tu berkembang. Yes, it's a good thing. So, bahasa tu berkembang dan bahasa tu sentiasa perlu berkembang. Ada juga. Baguslah Riana ni. Ada juga yang diorang guna bahasa kita. Contohnya orang hutan. Masalah sebut orangutan, rambutan. Diorang tak create benda baru. Forest people, durian ke apa. Sebab dia pinjam perkataan kita sebab dekat negara dia tak ada benda tu. So, language ni dia perlu exchange. And it was never a bad thing untuk guna bahasa lain. Tapi kita perlu embrace bahasa supaya bahasa tu berkembang dan boleh dikekalkan. Cuba bayangkan kita tak guna bahasa tu. Kita tak guna contohnya apa? Transformation. Maksudnya kita tak ada kosakata mengenai benda itu. Dia bercakap pun bahasa Melayu baku. Itulah maksud saya. Faham kan? Banyak lagi bahasa yang diorang pinjam. Contohnya kampung. Kampung, kalau kita buka kamus, kampung ataupun compound, ada banyak lah. Ada banyak. So, bahasa dia perlu guna bahasa lain supaya dia berkembang dan kekal. Kalau dia tak ambil bahasa lain, dia tak boleh survive. Bahasa Melayu tak boleh survive. Tengoklah anak muda sekarang macam mana. Dia lagi prefer guna bahasa Inggeris kadang-kadang. Kadang guna bahasa Melayu pun dia macam, apa benda guna bahasa Melayu? Tak style. Katanya.
tak hipster dan sebagainya lah. Okey, sambung Okey. That's a good question. It's okay kadang-kadang kita pergi kan, it's still common knowledge, kita perlu tahu. Indonesia. Kalau boleh kita habis kat Indonesia, sebab habis Indonesia ni kita pergi ke Thailand, kemudian negara kita lah. Oh sempat. Okey, sempat. Sebab saya masuk lambat dan kamera saya tak berfungsi. Lambat 8 minit jugalah. Mungkin kamu berbuka awal ke? Saya mohon maaf lah. Saya ambil masa lebih sikit. Habis kelas kamu terus berbuka. Okey, rasisme di Indonesia. Indonesia ni dia cakap tentang isu pendidikan. Ubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Belanda yang jajah Indonesia. Raden Ajeng Kartini. Yang ni ada dalam Netflix ceritanya, Raden Ajeng Kartini. Kamu boleh lihat, pelopor perjuangan majukan pendidikan wanita telah hilang gelap, terbitlah terang. Yang ni, Raden Ajeng Kartini. Sebab apa? Dekat Indonesia, orang perempuan tak boleh belajar. Orang perempuan tak diberikan hak untuk belajar. Sebab dia cakap apa? Perempuan duduk dalam rumah lah. Masak-masak untuk suami. Jadi perempuan masak-masak untuk suami. Kerja belajar ni bagi je dekat lelaki. Sebab adat. Adat di Indonesia. Adat dia cakap lelaki yang perlu belajar. Adat. Kalau kamu tengok cerita Indonesia yang banyak cerita dia, contohnya tenggelamnya kapal Wendovi. Kawan saya suka sangatlah cerita tu. Dia adat Minang. Adat Minang. Tak boleh bercinta macam mana tau. Dia tak boleh. Perempuan tak boleh belajar. And then wanita ni, sosok wanita ini, Raden Ajeng Kartini, berjuang demi pendidikan wanita di Indonesia. Cakap pun Indo. Ni perempuan ni, dia berjuang. Dia fight family dia tau. Family dia and then dia fight society. Waktu tu dia dapat support jugalah dalam kalangan geng-geng wanita dia. Cakap, Raden Ajeng mau belajar demi masa depan. And then dia fight. Kamu boleh tengok cerita di dalam Netflix, ada Raden Ajeng Kartini. Tajuk dia Kartini tak silap saya. And then kamu tahulah perjuangan dia macam mana. Keluarga dia sendiri cakap tak perlu belajar, tapi dia belajar juga. Dia ada banyaklah isu-isu tu. Saya rasa sedih sebenarnya. Kenapa dia tak bagi pendidikan kepada wanita? Maksudnya dia suruh wanita tu duduk dalam rumah, masak, jaga anak. Tugas tu diberikan kepada lelaki untuk belajar dan bekerja. Tetapi Raden Ajeng Kartini tidak berfikir sedemikian. Malah dia berjuang. Dia cakap, kami pun mahu belajar. Tu Raden Ajeng Kartini. Dan bila dia perjuangkan tu, maka tak lagi gelap. Maka terbitlah terang. Maksudnya, semua golongan wanita dah boleh belajar atas perjuangan Raden Ajeng Kartini. Masa dekat Dubai, dia dikaitkan dengan agama juga. Dekat Dubai kan, wanita tak digalakkan untuk belajar kan, duduk kat rumah. Sebab tu kadar stres wanita kat sana tinggi. Betul lah, atas dasar agama. Ataupun Pakistan, ataupun Malala Yousafzai. Siapa kenal Malala Yousafzai? Yang perempuan nak pergi ke sekolah, kena tembak kat kepala. Malala Yousafzai. Tapi dia survive lah. Dia survive dan dia jadi pejuang pendidikan lah sekarang. Pertubuhan Muhammadiyah. Gerakan lebih tersusun untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme barat. Sekularisme ni maksudnya sekular, dia berpisah, bercapah. Kan ada Islam kan, ada agama Islam. Bila ada sekularisme barat, maksudnya dia bercapah. Maksudnya dia mula jadi sekular, dia jadi lain sikit. Dia tak ikut apa yang agama Islam ajukan. Syarikat Islam gerakan lebih radikal. Radikal maksudnya kasar, agresif untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai Nasionalis Indonesia PNI, parti berpengaruh dipimpin Soekarno. Kongres Pemuda Indonesia Ikrar Sumpah Pemuda menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Matlamat menuntut kemerdekaan mutlak daripada Belanda. Ingat ya, siapa yang jajah Indonesia? Belanda.
usaha-usaha PNI ini tidak bekerjasama dengan Belanda. Okay, no more teamwork. Go away Belanda, we don't need you. Sedar idea melalui Akhbar Banteng, Periangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Soekarno menyatukan rakyat dan PNI dapat sambutan. Alhamdulillah, PNI digabungkan parti sedia ada seperti Kelab Pelajar Surabaya, Budi Utomo, Pasundan, Ikatan Sumatera, Syarikat Islam dan Kaum Betawi. Kalau kamu nak ingat parti-parti ni, sebab biasanya ditanya dalam objektif lah. Budi Utomo, Pasundan. Parti ini digabungkan oleh A. Partai Nasionalis Indonesia, B. Parti Komunis Malaya, C. Syarikat Islam, D. Revolusi Filipina. So jawapan dia apa? Partai Nasionalis Indonesia. Kebanyakannya yang ni ditanya dalam objektif lah. And then objektif macam mana kamu nak score, kamu beli sahaja buku latihan and then kamu buat exercise every bab and then pass your questions. Sebab sejarah dia posing soalan yang sama saja. Sebab pembahagian soalan tu kan. Kalau kamu kan, kamu form 4 sekarang ni kan. Soalan nombor 1. Bab berapa yang dia tanya? Bab berapa? Soalan nombor 1. Bab 10, bab 8, bab 1. Lebih-lebih lagi kalau tingkatan 4 silibus dia limited kepada 10 bab sahaja. So kamu dah boleh asingkan soalan 1 hingga 10 bab 1. 10 hingga 20 bab 2. Contohlah, tapi dia ada pengecilan lah. Mungkin 1 hingga 5 bab 1. 5 hingga 10 bab 2. Begitulah seterusnya. So senang sahaja. Banyakkan buat latihan, faham konsep dan soalan dia biasanya berputar benda sama je lah. Okay. Sekarang ni di Thailand. Di Thailand. Rasanya dah cakap minggu lepas satu-satunya negara yang tak merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tak dijajah. Pandai. Bagus ni. Memang bagus lah. Memang pandai lah. Dia tak pernah dijajah Thailand. Tapi dia dijajah mentally kan. Mentally. Secara zahirnya tak dijajah, tetapi secara batinnya dia dijajah. Okay. Thailand satu-satunya, dah ada kat sini. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Nasionalisme pertahankan kedaulatan negara dan tutup pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Dia nak rakyat terlibat dalam pemerintahan. Peranan Raja Mongkut, dia buat hubungan baik dengan Barat. Kaki jilat. Laksanakan birokrasi Barat, lantik 80 penasihat Barat. Kaki jilat. Penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain. Kaki jilat. Penasihat kastan dari Amerika Syarikat. Kaki jilat. Dan penasihat ketenteraan dari Perancis. Kaki jilat. Semua ditapau. Britain yang jajah Burma tadi tu. Amerika Syarikat yang jajah negara mana tadi tu? Amerika Syarikat. Jajah negara mana tadi? Kalau ingat, ingat. Kalau tak ingat, tak ingatlah. Filipina, bagus. Perancis, jajah mana? Vietnam. Semua dilantik jadi penasihat. Lantik. So memang tak dijajah lah. Dah panggil dah penjajah duduk kat situ. Nak jajah buat apa? Dah dipanggil. Senang cerita, Raja Mongkut kaki jilat. Peranan Raja Chulalongkorn. Dasar Mongkut diteruskan oleh puteranya Chulalongkorn. Thailand menjadi negara bebas dari penjajahan Barat, khususnya British. Bebaslah. Tak dijajah pun. Sebab dia sendiri panggil. Datang sini, jajahlah aku. Faktor-faktor nasionalisme di Thailand. Faktor nasionalisme dia berbeza daripada negara lain. Negara lain kan, dia fight sebab negara Barat datang menjajah kan. Kamu nak berbuka, saya boleh cepat kan. Tapi Thailand, dia nasionalisme dia rasa nak berjuang sebab pentadbir dia sendiri tak main peranan. Pentadbir dia sendiri noob. Sebab tu dia berjuang. Contohnya kelemahan Raja Vajirabut.
menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Raja itu sendiri incompetent. Nai Pridi Panomyong dan Fit Marshal Pingu Songkram menubuhkan parti rakyat serta lancarkan revolusi Thai. Dilawan. Revolusi itu kan perjuangan menentang. Sistem raja berperlembagaan gantikan raja berkuasa mutlak. Nah, raja berkuasa mutlak maksudnya raja itu absolute. Semua benda dia buat. Tapi bila tukar pada raja berperlembagaan, dia ada raja, dia ada pentadbir kat bawah supaya dia boleh jaga. Raja tak boleh buat macam tu. Raja, oh tak boleh. Okey. Itulah raja berperlembagaan. Tapi kalau raja berkuasa mutlak, nak buat, dia buat je. Dia tak dengar cakap orang lain. Itu beza dia. Penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Ini menarik dekat Thailand. Tapi saya tak mampu terangkan lagi banyak, nanti panjang pula. Tapi memang berkait dengan orang Cina. Kalau dekat orang Thailand kan, saya tengok ramai anak-anak muda yang tengok biasanya Bright with Tanawin ke apa, tak. Biasanya pelakon-pelakon dekat Thailand tu rupa dia agak elok lah sebab dia ada mix dengan Cina. Dan benda tu lah bermula daripada sejarah juga lah. Sejarah macam mana dia orang mix tu. Pingu Songkram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina. Sebab apa? Orang Cina terlalu pandai dalam berniaga. Samakan dia sekap. Dan gelakkan peribumi terlibat dalam ekonomi. Tapi they still the same. Maksudnya dia orang live harmony together. Walaupun dia sekat ekonomi, tapi in the end dia berkahwin sesama sendiri. Dan bila dia berkahwin, dia cakap, kenapa nak sekat ekonomi kan? Ada tempatan kot. So, okeylah, tak ada masalah. Dasar bekerjasama dengan Jepun, sampai Jepun masuk tanah Melayu, Thailand dapat semula hak wilayah di Indochina dan negeri utara tanah Melayu. Contohnya dekat atas Kelantan sikit, Songkla dapat balik kepada Thailand. Sebab dulu asalnya, banyak pula dalam cerita, tanah Melayu ni sampai ke atas sana ya. Thailand tak ada. Semua kerajaan Melayu. Patani, kerajaan Melayu Patani. Okey. Inilah nasional Thailand. Dia menuntut pembaharuan dalam pentadbiran untuk kekalkan kedaulatan negara. Siapa kaki jilat? Raja Mongkut. Okey, sekian sahaja. Jap, kamu screenshot yang ni. Screenshot yang ni. Yang ni, kebijaksanaan pemimpin. Kenapa Melayu jadi kecil je aku? Kamu nak berbuka dah ni, nanti tak sempat. Kenapa saya jawab satu je. Kenapa Melayu jadi kecil? Politik. Next time ada masa saya cerita Muzaffar. Okey, sekian saja kelas saya pada hari ini. Ada soalan? Kamu dah buat belum? Kalau kamu dah buat, kamu hantar kepada saya dekat nombor ni. Saya akan tanda. 0145459021. Hantar essay supaya saya dapat tengok. Sekali dengan soalan. Okey, terima kasih. Bagi yang buatlah. Ada soalan tak? Nanti kamu nak berbuka, saya tak nak makan masa. Tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan, saya ucapkan jutaan terima kasih dan segala ilmu ni saya doakan mengalir dalam diri kamu semua, difahamkan, diberi kefahaman, diberi kemudahan, kesejahteraan. Gabriel, you're welcome. If you have any question, you can just ask me. It's okay, I can answer in English and also in Malay. So selamat berbuka puasa. Saya mohon maaf andai kata kasar bahasa atau pada buat salah. Saya doakan agar segala urusan kamu dipermudahkan. All the best in your life. Don't stress out. Just be yourself and hopefully everything will be okay for you guys. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berbuka juga. Sama-sama. Selamat berbuka, Amira.